أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpiku-piku dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pasti Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakan, wahai Muhammad, maukah aku khabarkan kepadamu akan apa yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dia sediakan juga pasangan-pasangan isteri yang suci, bersih, serta keredaan dari Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan peliharalah kami dari alat neraka. Dan juga orang-orang yang bersabar dalam menjunjung perintah Allah. Dan orang yang benar perkataan dan hatinya. Dan orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Dan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Setelah nanti ayat yang dulu tentang pertemuan di antara Islam dan bukan Islam. Dan Allah memberi kemenangan kepada orang Islam. Maka terhimpunlah kesenangan kemewahan dunia. Bila menang, kesenangan kemewahan dunia. Dan Allah terangkan kemewahan dunia itu menjadi kemahuan manusia. Dihiaskan bagi diri manusia itu tertarik kepada benda-benda yang menarik nafsu dan dirinya. Ini perangai manusia. Keinginan hawa nafsu dia. Jadi begitu. Semua manusia, termasuk nabi-nabi, termasuk yang tidak nabi pun, orang baik, orang jahat, semua sekali. Keinginan kepada perempuan-perempuan. Nak kau orang perempuan. Sejak Nabi Adam. Semua nabi-nabi ada keinginan pada orang perempuan. Termasuk orang Islam kafir ini sama saja. Perempuan adalah ujian kepada manusia. Allah Ta'ala jadikan perempuan untuk melahirkan zuriat yang saleh. Meramaikan orang beriman. Membentuk keluarga, bukan untuk hawa nafsu semata-mata. Tetapi ada kalangan manusia yang jadikan perempuan ni dapat menggoda dirinya. Allah Ta'ala uji manusia pertama, Nabi Adam AS. Bila Iblis tak berjaya nak tipu Nabi Adam, tipu Hawa. Hawa pun mempengaruhi Nabi Adam. Ada apa ikut Hawa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku. Kadang-kadang orang lelaki ni terpengaruh dengan orang perempuan.
berlakulah apa yang berlaku. Kerana terikut ikut. Allah Ta'ala menetapkan hubungan lelaki perempuan ada batas, ada sempadan. Orang puang ada nafsu, orang lelaki ada nafsu, sama-sama. Tetapi nafsu orang lelaki pada orang perempuan lebih lagi. Lebih lagi. Dihiaskan manusia mahu kepada perempuan-perempuan. Wal banin, dan anak-anak yang ramai. Berbangga dengan anak-anak yang ramai. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Nah, anak-anak yang ramai ni, kalau anak-anak yang soleh, mendapat manfaat dunia dan akhirat. Anak-anak yang tak soleh pula boleh pahala sabar kalau dia orang beriman menghadapi anak-anak yang ada masalah. Semuanya dapat pahala pada orang yang beriman. Tapi orang yang tak beriman, kalau anak tak molek pula, dia pun tak molek sama. Isteri tak molek, dia tak molek sama. Ini jadi ujian. Ini pada anak-anak yang ramai. Ada orang tu sedih tak ada anak. Dia tak tahu kalau ada anak, jadi begini-begini. Tuhan buat begitu. Semua ada hikmat. Kita terima, redha dengan apa yang Allah Ta'ala putus pada kita. Wal qanatir lil qantarah, dan harta yang banyak bertimbun-timbun. Siapa juta, bilion, triliun. Banyaknya harta itu. Yang disebut contohnya emas dan perak. Emas dan perak. Sekarang ni duit lah. Ringgit, dolar. Kertas tu cakaran emas. Tuan sebut emas dan perak ni mata wang sepanjang zaman. Sekarang ni orang tukar pada kertas. Mengikut nilai emas juga. Nilai perak juga. Asalnya emas dan perak. Ini keinginan manusia. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang indah, yang cantik, yang kenderaan yang cantik. Zaman dulu kuda lah orang Arab tahu. Kalau beritahu Mercedes, Abu Jahal tak kenal. Datang apa Mercedes tak tahu. Jadi tuan tu kuda-kuda yang dinamakan yang menarik. Sekarang ni kereta, macam-macam nama lah. Dan ni kereta ni yang nama pelik-pelik, harganya mahal, jadi kebanggaan. Wal an'am, dan binatang-binatang ternakan. Wal harth, dan tanaman, kebun-kebun, jadi kemajak manusia. Padahal semua ni adalah jalan untuk buat kebajikan. Isteri yang soleh khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isinya. Anak yang soleh jadi kebajikan sampai mati sehingga meninggal dunia. Begitu juga harta yang banyak, boleh beri zakat, boleh beri sedekah jariah, boleh buat macam-macam. Jihad fi sabilillah, buat kebajikan, beri nafkah anak isteri, dapat pahala. Tetapi kalau guna untuk hawa nafsu, penuh. Kenderaan yang molek, guna untuk berjalan, menunaikan tanggungjawab, kewajipan. Lagi laju dia cepat siapa. Bawa kereta mampu semua jalan. Dia nak buat kerja juga. Nak juga kenderaan yang molek. Tak jadi salah. Kenderaan yang molek, yang kuat, yang kukuh, yang baik, tak jadi salah. Tapi untuk kebajikan, untuk kebaikan. Binatang ternakan yang halal, yang baik. Untuk diri, untuk kemudahan manusia, dapat pahala. Jadi fardu kifayah. Menyediakan makanan untuk orang Islam. Dan tanaman-tanaman, sama ada bijian yang mengenyangkan atau buah-buahan. Ataupun hiasan. Jadi banggaan pada manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah mata benda dunia. Kesenangan dunia sahaja. Yang akan binasa, yang akan habis. Wallahu indahu husnul ma'ab. Adapun Allah di sisinya tempat pahala yang berlimpah ruah. Tempat balik pada Allah ialah pahala. Oleh kerana itu, gunakan nikmat dunia itu untuk pahala. Untuk buat kebajikan, untuk yang halal. Boleh pahala ni bukan sahaja kita buat yang wajib, buat yang sunat, termasuk meninggal yang haram. Boleh pahala juga. Ambil yang haram, yang Tuhan tak larang, boleh pahala juga. Tak buat yang haram. Jadi jalan kebajikan tu banyak. Di sisi Allah tu ialah tempat kembali dan pahala yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Nabi Muhammad. Adakah suka aku nak cerita pada kamu yang lebih baik daripada itu? Lebih baik pada perempuan, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada harta bertimbun, lebih baik kenderaan yang baik.
kenderaan yang cantik, lebih baik binatang ternakan, lebih baik daripada tanaman kebun. Apa dia? Lilladzina taqwa 'inda rabbihim. Dia sediakan bagi orang yang bertakwa di Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ia adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga di hari kiamat disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengerjakan amal yang saleh, akhlak yang mulia. Di dalamnya penuh dengan nikmat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai air buah-buahan, arak yang tidak memabukkan. Air buah-buahan, bukan arak orang mabuk tu. Nikmat dalam syurga. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama dalam syurga tu, tak mati dah. Tak tua dah. Tak mati, tak tua dah. Tak mati, tak tua. Tak mati, tak tua. Jangan mati tua pun tak. Disebut dalam hadis seorang perempuan yang sudah tua menemui Nabi SAW. Nabi bergurau dengan dia. Perempuan tua dah jalan. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata, orang perempuan tua dah masuk syurga. Nangis dia. Nangis. Rasulullah, saya ni orang tua macam mana? Nabi kata, mu masuk syurga. Bila syurga mu muda. Nabi bergerak dengan dia. Mu jadi muda dalam syurga, Nabi kata. Suka dia. Wa azwajum mutahharah, dan isteri-isteri yang suci bersih daripada najis, haid, nifas. Tak kecil, tak berok dalam syurga. Macam mana Tuhan buat begitu? Makan, minum, tapi tak ada najis langsung dalam syurga itu. Wa ridwanun min Allah, dan keredaan Allah Ta'ala, ini yang lebih penting. Allah Ta'ala redha yang lebih penting. Itu yang lebih utama. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang hamba-Ku buat, hamba-Ku lakukan, hamba-Ku fikir, semua aku tengok mereka, kata Tuhan. Hamba-hamba-Ku itu siapa dia? Alladzina yaquluna rabbana, mereka yang berkata dalam berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, kami percaya. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Pelihara daripada azab neraka. Ada orang tu kata kalau tinggi tasawuf tak takut neraka. Ini tak betul, canggah dengan Quran ni. Sedangkan Quran surah dia kata wa qina adzabannar. Ada orang tu tasawuf tinggi tak boleh takut neraka ni. Tu tak betul, tu salah tu. Kalau canggah dengan Quran, salah selalu. Ilmu apa pun, ilmu tasawuf ke ilmu akidah, ilmu apa, kalau canggah Quran kena tolak. Bacalah kita tak tahu apa pun, tak boleh berlawang dengan Quran. Ini kena faham. Nak ngaji adalah tasawuf, tapi kena rojok pada Quran. Saya tahu, saya baca kita kata tasawuf ni. Setengah tu kita tasawuf kata bila orang tu bertabak tinggi tak takutlah neraka ni. Tak jadi neraka. Tak betul lah tu, tak betul. Dan Tuhan ajar waqina azabana, wahai Tuhan kami, peliharalah kepada azab neraka. Mereka itu ialah as-sabirin, orang yang sabar. Yang sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Sabar menghadapi ujian dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri, ujian sakit, ujian kesesaan, ujian kekalahan dalam perjuangan, ujian dikata oleh musuh-musuh Islam, ujian macam-macam yang menyakitkan diri, menyakitkan hati. Ini ujian, sabar. Ujian habis harta, ujian anak sakit, ujian orang mati. Semua ujian kita sanggup hadapi dengan sabar. Wasadiqin, yang benar iman mereka dan cakap mereka. Cakapnya benar, imannya benar, perbuatannya benar. Taat kepada Allah Ta'ala dan ikhlas. Wal qanitin, dan orang yang taat kepada Allah. Masa susah, masa senang taat. Wal munfiqin, dan membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan. Harta belanja. Wal mustaghfirin bil ashar,
Dan orang berarti yang beristighfar pada waktu sahur. Ini ada kelebihan. Waktu sahur, waktu orang tidur nyenyak, kita bangun tengah malam. Beristighfar pada Allah Ta'ala. Sama ada bertahajud atau tidak, beristighfar itu ada. Kerana dia sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada separuh satu ketiga akhir pada waktu malam. Diperkenankan doa, perkenankan istighfar. Antara yang soleh itu ialah yang bangun tengah malam beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala sebelum naik fajar. Belum naik fajar dah bangun. Ini mereka dapat kelebihan itu. Wallahu a'lam.